Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorang Media bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Untuk video kali ni aku nak review game week ke-10 Liga Super. Perlawanan pertama yang aku interested adalah perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan Sabah. Kalau korang nak tahu, Amri Yahya, living legend pasukan Selangor, sekarang ni main dengan pasukan Sabah. Dan Waam ni pernah bagi satu amaran, pasukan Selangor takkan menang kalau lawan dengan pasukan yang dia wakili. Dan ternyata sumpahan tu menjadi kenyataan. Ini bukan nak syirik ke kurafat ke apa. Ni kita nak sembang fun-fun je. Sebabnya dalam perlawanan ni Selangor seri dengan pasukan Sabah di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Kira stadium home base pasukan Selangor lah. Waam ni skor first goal untuk pasukan Sabah. Tapi lepas tu Ifidayo skor 2 gol. Dan di penghujung perlawanan tu pasukan Sabah buat comeback menyamakan kedudukan menerusi tandukan daripada pemain simpanan diorang, Bobby Gonzalez. Dalam perlawanan ni ada juga situasi rare yang berlaku. Ada pertembungan di antara Syahrul Nazim dengan Azizan Nordin. Bertembung kepala dengan kepala dan Azizan Nordin sebenarnya dia dah pengsan lebih kurang seminit macam tu. Dan lepas dia sudahkan diri, dia diberi kebenaran untuk main balik. Pada aku ini agak bahaya lah, sebab member ni baru pengsan lah. Kita tak tahu ada pendarahan dalaman ke, ada retak apa-apa kan. Dan mungkin ini first case dalam Liga Malaysia ni. Dan mungkin lepas ni MFL kena perincikan lagi lah bila ada kes-kes macam ni. Ini membabitkan nyawa kot. Seterusnya perlawanan di antara pasukan Kedah dengan Kuala Lumpur City. Perlawanan ni menarik juga sebab ada asyik comeback last minute. Cece Kipre skor 2 gol masa extra time di penghujung perlawanan. Lepas tamat 90 minit perlawanan tu, dapat extra time, dia skor 2 gol untuk Kedah menang dengan keputusan 3-2. Dan tak silap aku, ini perlawanan kedua berturut-turut pasukan Kuala Lumpur City ni kalah di penghujung perlawanan last minute. Tapi perlawanan-perlawanan tadi tak cukup menarik sebenarnya. Ada satu lagi perlawanan yang lagi menarik, iaitu perlawanan di antara pasukan JDT menentang Terengganu. Sebelum aku sambung cerita video ni, aku nak buat shout out sikit lah kepada channel CRDB Paradigma. Channel ni channel video-video random lah. Brother ni ada upload video dia main game, ada masak-masak, ada tips untuk kurus, kejap tu buat vlog motor. Memang random lah channel ni. Macam semua orang tahu, dalam perlawanan ni JDT kalah. Itu yang menariknya, sebab semua orang nak tengok JDT kalah kan. Kekalahan ni telah meleburkan rekod 21 perlawanan tanpa kalah JDT di Liga Super sejak Julai 2019. Last kali JDT kalah pada pasukan PJ City. Dan ini juga first time JDT kalah dalam perlawanan Liga Super di home base baru diorang, Stadium Sultan Ibrahim. Dan first time kalah untuk musim ni. Habis semua rekod lebur di tangan Terengganu. Aku tengok match ni, sebenarnya game ni open lah. Kedua-dua pasukan memberikan saingan yang baik lah. Sehinggalah pada minit ke-57, Hakimi menyaringkan gol tunggal untuk pasukan Terengganu dan juga gol tunggal untuk perlawanan ni. Hakimi ambil kesempatan dengan keadaan kocak-kacir yang berlaku di bahagian pertahanan JDT. Adam nak clear ball tapi terkena Nakso dan bola terus jatuh kat kaki Hakimi. Hakimi apa lagi lah, terus jaringkan gol. Pada aku, pertahanan JDT yang kocak-kacir ni disebabkan ketiadaan Mauricio lah. Pada minit 34, Mauricio ni telah bertembung dengan Faizal Halim dengan Miki. Miki bukan setakat Alex, Hadin, Mauricio pun dilanggar juga. Sebaik tak kena cekak lagi sekali. Dan disebabkan pelanggaran tu, Mauricio injured di bahagian ankle dan terpaksa dikeluarkan lah. Tapi instead of masukkan Aidil atau Haris Harun, Benjamin Mora masukkan Syamil Kutiaba yang kita kenali sebagai midfielder. Tapi dalam perlawanan ni diletakkan di bahagian centre back untuk menggantikan Mauricio, bergandingan dengan Adam Nur Azlin. Lepas kena gol pada minit ke-57 tu, aku tengok player JDT relax lagi lah. Dia control game, teruskan diorang punya serangan-serangan. Dan fans JDT pun sebenarnya expect yang JDT boleh buat comeback. Tapi bila pasukan Terengganu dah parking 2-3 bas di kubu pertahanan diorang dan pakai taktikal melengah-lengahkan perlawanan, susah sikit lah JDT untuk dapatkan gol penyamaan at least. Taktikal melengah-lengahkan perlawanan tu, itu kata fans JDT lah. Kalau kita tanya fans Terengganu, diorang gelarkan taktikal ni taktikal disiplin bertahan yang tinggi, jitu, mutu dan keunggulan. Aku tak salahkan Terengganu bila diorang pakai taktikal yang tak ada sportsmanship macam ni. Standard lah bila lawan JDT, bila lawan pasukan yang power macam ni, lepas tu dapat gol pendahuluan pula, takkan nak main open play lagi kan. Biarkan JDT sesuka hati menyerang pasukan kita. So ada baik diorang main defend, kekalkan kedudukan 1-0 tu. So ini first time JDT kalah. Dan kekalahan ni juga menunjukkan yang Liga Super masih menarik untuk ditonton. Tak adalah jadi Liga Petani, Liga Farmer yang macam orang cakap tu. Peluang masih terbuka, tak semestinya JDT akan menjadi juara Liga. Dan tak ada pasukan yang tak dapat dikalahkan. Kalau kena dengan taktikal, kena dengan semangat, boleh kalahkan pasukan macam JDT tu. Liverpool yang juara EPL musim lepas pun boleh barai musim ni. Itu contoh lah. Dan TMJ pun ada menunjukkan karakter yang baik pergi ke bilik persalinan pasukan Terengganu untuk ucapkan tahniah kepada player-player dan barisan pengurusan Terengganu. Okey lah kot, kalah dengan tim top 2. Awal-awal ni kekok sikit lah kan, sebab tak biasa kan kalah. Jarang-jarang kalah, jarang-jarang duduk gua. Dalam gua tu kalau nak tanya password wifi ke, nak tanya toilet di kat mana ke, mungkin boleh tanya fans Perak lah.
Sebab fans Perak pun biasa juga duduk gua ni. Kali ni kalah dengan tim pokok pula. Kalau ada orang bahan, budak 7E pun boleh menang kalau uruskan pasukan JDT. Biar je lah. Dia tak pernah menang piala. Dan aku rasa kekalahan ni akan jadi turning point untuk pasukan JDT jadi lebih power lagi lepas ni. Habislah pasukan-pasukan lepas ni kena kitai dengan JDT. Kemenangan pasukan Terengganu ni telah merapatkan jurang dengan pasukan JDT. Sekarang ni beza 2 mata je dalam table. Kedah pula duduk di tangga ketiga dengan 20 mata. Untuk carta top scorer, disebabkan Bergson tak dapat skor minggu ni, Ifedayo jaringkan 2 gol. Dia telah menyamakan kedudukan lah dengan Bergson dengan 9 gol. Sekarang tengah fight lah top scorer. Man of the match untuk minggu ni pada aku Cece Kipre lah. 2 gol, 1 assist. Gol pula last minute memberikan kemenangan kepada pasukan Kedah. Memang selayaknya lah kepada Cece Kipre. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan koyak-koyak, kena dah relax. Kita enjoy Liga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.